Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Hai, saya Cikgu Masrina Muhammad. Perkongsian saya pada hari ini adalah untuk Sejarah Tingkatan 5 KSSM Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen untuk topik kecil 3.2 Sejarah dan Kedudukan Majlis Institusi Raja-Raja. Jom kita mulakan perbincangan untuk sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Institusi Raja Berperlembagaan dimulakan dengan pembentukan Durba iaitu Persidangan Umum membentuk Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja mempunyai kedudukan dan peranan dalam pemerintahan negara berdasarkan perlembagaan persekutuan. Gambar menunjukkan Majlis Jamanti semasa persidangan Durba pertama di Kuala Kangsar, Perak pada tahun 1897. Sumber daripada Arsip Negara Malaysia. Berikut adalah pembentukan Durba bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Durba dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Mudah untuk kita ingat ya anak-anak kerana keempat-empat negeri ini adalah negeri-negeri yang berjiran. Jadi apakah peranan Durba? Peranan Durba adalah sebagai majlis persidangan bagi raja-raja negeri Melayu untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Di bawah tajuk pembentukan Durba negeri-negeri Melayu bersekutu. Maksud Durba adalah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu dengan British. Durba negeri-negeri Melayu bersekutu telah dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli-ahlinya terdiri daripada Raja-Raja Melayu daripada negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ia juga melibatkan residen British di negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga setiausaha negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi kita ada residen, kita ada setiausaha dan kita ada raja-raja Melayu daripada negeri-negeri Melayu bersekutu. Di bawah tajuk Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Untuk di bawah Perlembagaan Malayan Union 1946 telah mewujudkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan, The Council of Sultan, dan di bawah Malayan Union Order in Council 1946, Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Dan apakah keanggotaan Majlis Sultan-Sultan Malayan Union? Jadi, keanggotaan Majlis Sultan-Sultan Malayan Union terdiri daripada Gubernur Malayan Union yang menjadi pengerusi, 9 orang Raja Melayu, 3 pegawai kanan British terdiri daripada Ketua Setiausaha Malayan Union, Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Keuangan. Kita lihat kepada Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Fungsi Majlis Sultan-Sultan adalah untuk membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Walau bagaimanapun, majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Malayan Union kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. Bagi Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Malayan Union. Berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948 diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengerusi mesyuarat adalah dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan
persidangan. Raja-raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar Kerajaan Persekutuan. Kita lihat Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Namun, keanggotaannya mengalami perubahan. Pertama, ahli Majlis Raja-Raja turut disertai oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang. Kedua, selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Majlis Raja-Raja turut disertai oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan juga Yang di-Pertua Negeri Sabah. Dan akhir sekali, Yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Gambar rajah berikut menunjukkan kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana ini adalah fungsi Majlis Raja-Raja. Terdapat 7 fungsi Majlis Raja-Raja. Kita lihat daripada yang paling kecil di atas. Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kedua, bersetuju atau tidak bersetuju dengan sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ketiga, memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Keempat, memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan. Kelima, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Keenam, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Dan yang terakhir, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera di Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Masih kepada kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, antara pelantikan yang memerlukan rundingan dengan Majlis Raja-Raja termasuklah pelantikan Ketua Audit Negara. Kedua, Ketua Hakim Negara. Ketiga, Hakim Mahkamah Atasan. Dan yang keempat, Pengerusi dan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR. Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsinya. Antara fungsi Majlis Raja-Raja termasuklah seperti yang telah dibincangkan tadi. Seterusnya, Majlis Raja-Raja merupakan institusi beraja di Malaysia. Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja melaksanakan peranan sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi melalui 2 cara. Pertama, hak untuk dirundingi dalam beberapa pelantikan penting. Kedua, hak untuk membincangkan hal berhubung dengan dasar negara. Sebagai rakyat Malaysia, pertama, sewajarnya kita menghargai peranan Majlis Raja-Raja dalam memakmurkan negara. Kedua, kita perlu berbangga dengan institusi ini kerana tidak wujud institusi sepertinya pada hari ini di negara-negara lain. Berikut merupakan moho besar Raja-Raja. Pertama, moho besar Raja-Raja melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedua, moho ini disimpan oleh penyimpan moho besar Raja-Raja atau dipanggil Setiausaha Majlis Raja-Raja. Setiap dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja ditentukan dengan cap moho besar diikuti dengan tanda tangan penyimpan moho besar Raja-Raja. Permukaan moho besar Raja-Raja mengandungi jata kerajaan 9 negeri Melayu serta tertulis perkataan
Moho Besar Raja-Raja Negeri Melayu dalam Tulisan Jawi. Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 31 Ogos 1948 bersetuju menerima corak pada Moho Besar Raja-Raja dan digunakan sehingga hari ini. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini dan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa buat revision dan terus fokus untuk menduduki SPM pada akhir tahun ini. Okey, kita jumpa lagi dan salam Kaizen, Continuous Improvement.